Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Intan Farisha Maisara binti Zulkarnaini bersama ahli kumpulan saya Farah Kristina binti Tahmid, Muhammad Daniel Anik bin Fadrul Hisham, Nurul Harina binti Rosli dan Nur Izian Nadira binti Abdul Latif ingin membentangkan tugasan CTU 552 bertajuk Cabaran Ketirisan Jati Diri dalam Masyarakat Modernisme dan Pasca Modernisme. Tanpa membuang masa, saya akan serahkan kepada pembentang yang pertama. Jati diri membawa maksud, nilai, budaya, bahasa, pegangan, kepercayaan dan pandangan sejagat sesuatu kaum. Dalam pengertian sahihnya, jati diri adalah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai kualiti yang boleh dibanggakan. Setiap manusia mempunyai jati diri dan ia dapat menyatukan semangat, sikap dan juga jiwa untuk mencapai matlamat dan tujuan manusia. Modernisme pula adalah aliran pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar dapat disesuaikan dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ia juga merupakan gerakan penentangan terhadap agama kerana dilahirkan daripada ideologi sekularisme, iaitu zaman Renaissance. Pasca modernisme pula adalah aliran fenomena baharu yang telah berkembang di barat, kesan dari ketidakpuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan menindas manusia. Ia telah lama menjadi asas pemikiran dan kehidupan di barat. Istilah pasca modernisme telah ditemui dan digunakan sejak berlakunya kritikan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pasca modernisme boleh dibahagikan kepada dua aspek, iaitu modernisme dan reaksi terhadap moderniti. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah bertujuan untuk mengenal pasti cabaran ketirisan jati diri masyarakat modernisme dan pasca modernisme yang melanda masyarakat Islam pada masa kini. Seterusnya bertujuan untuk mengesan kesan ketirisan jati diri masyarakat modernisme dan pasca modernisme yang melanda dunia. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji cara mengatasi ketirisan jati diri masyarakat modernisme dan pasca modernisme yang semakin membimbangkan pada masa kini. Di sini saya akan membincangkan fakta perbincangan tentang modernisme dan pasca modernisme. Yang pertama, ideologi pasca modernisme telah memberi impak yang ketara kepada masyarakat Islam sehingga membawa kepada perubahan dalam kepercayaan dan sikap mereka terhadap pelbagai aspek kewujudan manusia. Transformasi ini juga telah menimbulkan pelbagai idea dan perspektif baharu yang masih dalam peringkat pembangunan sama seperti keadaan pada masa yang lalu. Seterusnya, modernisme dan postmodernisme adalah serba lengkap yang telah mempengaruhi dunia dengan sudut pandangan falsafah yang berbeza. Walau bagaimanapun, individu Muslim di Malaysia berhadapan dengan tugas berat untuk mengharmonikan perspektif ini dengan prinsip agama mereka sendiri yang menimbulkan pelbagai cabaran. Modernisme adalah pandangan yang meletakkan nilai besar pada peranan logik dan kaedah saintifik dalam mengungkap kebenaran tentang dunia. Ia menegaskan bahawa bukti empirikal dan pemeriksaan rasional adalah cara yang paling boleh dipercayai untuk mendapatkan pengetahuan. Sebaliknya, pasca modernisme adalah perspektif yang mewujudkan kewujudan kebenaran mutlak. Ia berpendapat bahawa terdapat pelbagai pendekatan untuk mentafsir dunia dan tiada satu pun perspektif yang memegang kuasa mutlak. Dan yang ketiga, antara ideologi yang boleh membantu mereka menyelaraskan kepercayaan agama mereka dengan modernisme dan pasca modernisme adalah yang pertama, takwa, iaitu yang merangkumi konsep takwa atau kebenaran Islam yang dicirikan oleh rasa takut kepada Tuhan dan kepatuhan kepada perintahnya. Takwa juga boleh menjadi alat untuk umat Islam mempertahankan pegangan agama mereka dalam menghadapi cabaran daripada modernisme dan pasca modernisme ini. Ideologi seterusnya ialah ijtihad yang merujuk kepada amalan menggunakan akal dan dalil untuk membuat keputusan agama. Ijtihad juga dapat membantu umat Islam mencari cara baru untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam dunia moden ini. Yang ketiga, wasatiyah. Konsep kesederhanaan Islam menawarkan jalan tengah antara ekstremisme dan kelonggaran, membolehkan umat Islam
mengekalkan pendekatan kehidupan yang seimbang dan mengelakkan keterlaluan modernisme dan pasca modernisme. Walaupun ini hanyalah sebahagian daripada ideologi yang ada, adalah penting untuk menyedari bahawa tidak ada satu cara pun yang betul untuk menyelaraskan modernisme dan pasca modernisme dengan kepercayaan agama seseorang, dan setiap individu mesti mencari jalan mereka sendiri. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kesan-kesan cabaran ketirisan jati diri masyarakat modernisme dan pasca modernisme. Kini, umat Islam juga sudah dipengaruhi oleh fahaman pasca modernisme yang telah mengubah nilai dalam semua aspek kehidupan manusia. Ini telah membawa kepada pelbagai kesan dari segi positif dan negatif, dan pemikiran yang masih menggunakan konsep yang sama seperti pada zaman dahulu. Beberapa tokoh ilmuwan Islam termasuk Prof. Akbar S. Ahmad di Eropah dan Dr. Muhammad Uthman Al-Muhammadi dari Malaysia menganalisis kesan langsung faham pasca modernisme terhadap agama Islam. Dalam proses perkembangan modernisme ini, ia mula menimbulkan ketidakpuasan hati dan kemarahan kepada golongan intelektual barat. Ini telah membuka jalan kepada zaman Renaissance yang merujuk kepada kebangkitan dan pencerahan. Mereka mempunyai peluang untuk menggantikan semula traditionalism kerana zaman sekarang dianggap moden pada zaman itu. Oleh itu, mereka gunakan pendekatan moden iaitu aliran pemikiran dan gerakan. Selain itu, modernisme juga membawa kepada gerakan penentangan iaitu penentangan terhadap agama akibat daripada modernisme. Selain itu, antara kesan-kesan negatif modernisme ialah boleh menyebabkan keadaan sosial dalam hidup masyarakat berubah. Budaya hidup yang moden ini boleh menjadikan seseorang individu tidak mengambil peduli tentang gejala sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Modernisme yang dibawa oleh orang barat ini membawa kita jauh daripada agama Islam. Contohnya, pergaulan bebas, buli, mengandung anak luar nikah dan sebagainya. Sebagai contoh, di YouTube terlampau banyak video-video yang berkaitan pergaulan bebas yang ditayangkan oleh orang barat. Yang kita tahu, YouTube tu penggunaan dia luas oleh kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Ia boleh berlaku juga di kalangan jiran tetangga yang tidak bertegur sapa, malah tidak mengenali antara satu sama lain walaupun sudah berjiran bertahun lamanya. Pendidikan agama di negara amat penting diterapkan di dalam jiwa setiap masyarakat, dan ajaran agama perlu seiring dan disesuaikan dengan keadaan modernasi yang berlaku ketika ini, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya, ia mewujudkan institusi yang semakin rapuh yang melibatkan agama dan memberi kesan negatif kepada anak-anak mereka, kerana mereka ini mudah terjebak dengan masyarakat yang tidak mempunyai sempadan atau akhlak. Selain itu, peranan ibu bapa sebagai pendidik moral keluarga yang berasaskan daripada agama Islam sangat-sangat ditekankan. Dalam era pasca moden ini, kebanyakan ibu bapa mengutamakan pendidikan akademik berbanding pendidikan Islam itu sendiri. Selain itu, mereka ni percaya bahawa pendidikan ini mencukupi untuk menjamin masa depan anak-anak mereka. Kebanyakan sekolah agama hanya diterap di negeri Johor, Selangor, Kedah dan sebagainya lah. Kebanyakan negeri tidak menerapkan sekolah agama kepada kanak-kanak. Prinsip moral yang sepatutnya ditanam dalam masyarakat telah hilang. Ini disebabkan oleh fakta bahawa setengah orang lebih sukakan kebebasan, kemewahan dan melakukan apa yang mereka nak atau mereka suka, atau boleh dikatakan lagi banyak masyarakat yang individualistik yang tidak mengambil kira perasaan orang lain. Konsep ini menunjukkan bahawa individual seperti ini menjadi rakus untuk mendapatkan hak orang lain demi kepuasan mereka sendiri. Di samping itu, keruntuhan akidah juga adalah salah satu isu dalam fahaman pasca modernisme. Apabila pasca modernisme muncul, ia juga membawa kepada penghapusan kebenaran ajaran agama Islam. Pasca modernisme ini telah memperjuangkan sekularisme yang sebenarnya bertentangan dengan agama dan wahyu. Saya serahkan ini kepada penyampai yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Izzan Najirah binti Abdul Latif, dan saya akan sambung untuk bahagian seterusnya, iaitu cabaran modernisme dan pasca modernisme. Pertama sekali ialah modernisme. Apakah cabaran ketika zaman modernisme? Pada zaman modernisme, masyarakat mempunyai sifat individualisme yang tinggi. Karl Marx, iaitu ahli falsafah politik dan pakar teori kemasyarakatan Prussia, telah melancarkan gerakan Enlightenment yang menyokong falsafah rasionalisme, iaitu kebebasan, dan sangat meyakini terhadap kebolehan manusia.
Aliran ini menekankan akar fikiran rasional dalam menentukan sesuatu kebenaran falsafah dan mencipta sesuatu kejayaan atas dasar kemanusiaan dan bukannya keagamaan. Terdapat beberapa gagasan modernisme iaitu manusia sebagai pusat dunia, iaitu setiap individu memiliki keistimewaan dan potensi diri yang dapat membentuk manusia itu sendiri. Seterusnya, pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan, iaitu menekankan kepentingan akal fikiran yang rasional bersama buktian sains untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Sifat individualisme ini sudah pasti menjadi salah satu punca keterisan jati diri dalam masyarakat zaman modernisme. Sebagai contoh, menimbulkan sifat egois yang akan memecahkan hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, manusia juga menjadi mudah terpengaruh yang akhirnya menyebabkan mereka tidak memikirkan tentang kepentingan orang lain. Seterusnya, masyarakat modernisme menolak kepercayaan kepada Tuhan. Pada era ini, masyarakat mengamalkan fahaman sekularisme, iaitu fahaman falsafah yang memisahkan antara segala urusan keduniaan daripada urusan keagamaan. Hal ini bermakna mereka menolak kejayaan tentang kepentingan agama dan Tuhan sebagai pegangan dalam diri setiap individu. Masyarakat zaman ini menghapuskan makna spiritual daripada kehidupan dan memisahkan alam duniawi dari makna rohaniah seperti wujudnya Tuhan, malaikat, dewa dan lain-lain. Maka dengan itu, manusia boleh mengaut semua kemewahan dunia dan memanipulasi alam dengan sewenang-wenangnya tanpa rasa takut atau was-was. Jadi, matlamat utama aliran ini ialah semata-mata untuk mengejar kesenangan duniawi, mengabaikan kepentingan moral dalam diri setiap individu dan menolak tanggungjawab manusia kepada Tuhan. Aliran ini mengajar masyarakat untuk menidakkan tanggungjawab mereka kepada Tuhan. Seterusnya memusnahkan kepercayaan terhadap sifat yang mulia dan nilai-nilai murni yang diterapkan oleh setiap agama. Oleh itu, fahaman ini menghapuskan sifat keperimanusiaan daripada jiwa manusia. Ia juga mengajar manusia supaya bebas berbuat apa sahaja yang mereka mahu tanpa perlu merisaukan tentang akibat dari setiap perbuatan baik atau jahat mereka. Seterusnya, pasca modernisme. Pada zaman pasca modernisme, masyarakat terpesong dari landasan agama, iaitu dari aspek akidah, syariat dan akhlak. Sebagai contoh, agama Islam sendiri yang sudah pasti menegah penganutnya dari melakukan perkara yang dilarang dalam agama Islam juga berdepan dengan ucapan tersebut. Hal yang lebih merisaukan dalam mencegah keterisan jati diri umat Islam ialah ancaman baharu tentang Islam liberal. Islam liberal ialah pahaman tentang agama Islam yang salah dan lebih mengikut kepercayaan masing-masing saja. Ia menolak syariah Islam, malah menolak Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama panduan dalam Islam. Ancaman ini amat berbahaya kerana ia datang dari kalangan penganutnya sendiri. Kesan dari pemikiran sengsang ini ialah ia akan menghapuskan konsep tauhid, menggugat kesucian kitab suci agama Islam iaitu Al-Quran dan merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Fahaman ini amatlah bertentangan dengan agama Islam, malah ia akan memburukkan gambaran tentang agama Islam kepada penganut agama yang lain. Sekali, pengaruh Barat terhadap pemikiran dan gaya hidup manusia. Pada zaman ini, masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh terhadap kehilangan sejarah, jati diri, agama dan tradisi. Fahaman ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat yang semakin digunakan secara meluas oleh masyarakat. Sebagai contoh, kini ramai golongan wanita yang telah menerima corak pemikiran Barat seperti gerakan feminisme atau hak asasi perjuangan gender, hak asasi persamaan gender. Mereka ingin memperjuangkan tentang keadilan sosial, kesamarataan, hak kemanusiaan dan pelbagai pendekatan yang menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pandangan Barat yang menganggap bahawa agama telah mengawal wanita supaya mereka kekal dalam dunia kolot. Fahaman feminisme ini amatlah bertentangan dengan pandangan Islam tentang kedudukan kaum wanita. Agama Islam mengangkat darjat kaum wanita dari lembah perhambaan.
wanita merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan wanita mempunyai taraf yang sama saja seperti lelaki. Oleh itu, zaman pasca modernisme mempamerkan sifat-sifat manusia yang ketirisan jati diri kerana alpa dengan keseronokan duniawi. Pada era modernisme, masyarakat menolak kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Oleh itu, wujudnya kepercayaan kepada Tuhan iaitu prinsip pertama dalam rukun negara untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing demi kebaikan bersama untuk membina negara Malaysia yang berdaulat. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Perkara 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama mengamalkan kepercayaan masing-masing. Mereka juga bebas mengurus institusi-institusi agama mereka. Namun, terdapat juga golongan yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dan mereka ini tidak akan mendapat tempat di dalam negara ini. Sebagai contohnya, golongan atheism yang bertentangan dengan perlembagaan negara. Atheism merupakan fahaman yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Oleh itu, atheism tidak akan mendapat tempat di Malaysia. Dalam menghadapi era pasca modernisme, pendidikan agama merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan. Penerapan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat perlu meliputi semua aspek termasuklah akidah, ibadah, akhlak dan syariah supaya mereka dapat hidup berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Hasan Al-Syarqawi mentafsirkan pendidikan sebagai satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa manusia kepada menjauhi dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat terpuji. Islam juga amat mementingkan pendidikan dan ini dapat dilihat melalui wahyu pertama yang diturunkan iaitu kalimah suci Iqra dalam surah Al-Alaq yang menyeru supaya manusia membaca. Selain itu, ibu bapa perlulah menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa merupakan tunjang utama yang bertanggungjawab untuk bersama-sama menghadapi cabaran dalam era modernisme dan pasca modernisme ini. Ramai ibu bapa yang tidak mempedulikan anak-anak mereka hanya kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Ibu bapa haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak supaya mereka rasa disayangi dan dalam pada masa yang sama dapat mengelakkan budaya yang tidak baik. Hal ini juga jelas apabila Islam menegaskan tanggungjawab ini melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, anak-anak adalah umpama sehelai kain putih, ibu bapa juga yang menjadikannya Muslim, Majusi atau Nasrani. Ini jelas menunjukkan betapa ibu bapa juga merupakan watak utama dalam pendidikan terutamanya berkaitan kepribadian dan keimanan. Akhir sekali, selain daripada peranan institusi kekeluargaan, kehadiran tokoh-tokoh Islam seperti cendekiawan ulama, imam, muslim dan para pendakwah sangat diperlukan dalam pembangunan umat Islam kerana para tokoh tersebut merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat." Golongan inilah yang bertanggungjawab merupakan tonggak bagi menyebarkan serta menyampaikan ideologi-ideologi dan nilai-nilai Islam. Kerja-kerja dakwah yang dilakukan perlulah berterusan dan berdialog. Juga boleh dialihkan dari semasa ke semasa agar masalah-masalah yang dihadapi umat Islam pada era pasca modernisme dapat dibincangkan. Cara berdakwah mestilah secara penuh berhikmah agar masyarakat sentiasa tertarik dengan kecantikan ajaran Islam dan tidak jemu mengaplikasikan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian mereka. Mereka juga boleh menyampaikan serta menyebarkan dakwah melalui alam maya. Sebagai contohnya melalui Telegram, YouTube dan Instagram kerana ini merupakan medium yang paling banyak digunakan oleh generasi pada zaman ini. Secara kesimpulannya, masyarakat modernisme menawarkan pandangan yang berbeza daripada masyarakat pasca modernisme.
Semua perlu mengambil peranan dalam mengatasi cabaran dalam masyarakat modernisme dan pasca modernisme ini. Jika perkara ini tidak dititik beratkan, maka negara kita akan hidup dalam kegelapan. Sebagai kesimpulan, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat modernisme dan pasca modernisme pada masa kini. Pengaruh dan perkembangan aliran modernisme serta aliran pasca modernisme ini memberikan impak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Sekian daripada kami, terima kasih.